Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita baca 2:15 muka surat 360. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfiqun. قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. صدق الله العظيم. Kita pergi munasabah ayat. Menerusi ayat ke-208 terdahulu, Allah Subhanahu wa taala menyuruh para mukminin agar masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Jangan masuk ke dalam Islam dengan sebelah kaki, lalu mengambil hukum Islam secara berpilih-pilih. Diambil yang secucuk dengan perasaan dan menolak segala yang tidak secucuk dengannya. Itu namanya masuk Islam tidak menyeluruh, tidak keseluruhan. Islam mesti masuk seluruhnya, hatinya, kepalanya, tindakannya, cara berfikirnya, alirannya, semua sekali berada di dalam Islam. Jika tidak, namanya Islam separuh. Menerusi ayat 214 ini pula Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawa masuk ke dalam Islam secara keseluruhan bagi akidah dan cara hidup ini. Sebagai akidah dan cara hidup ini kadang-kadang terpaksa berhadapan dengan ujian, penderitaan hidup, malapetaka dan sebagainya. Oleh itu, seseorang hendaklah bersabar sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan atau kemenangan kepadanya. Bersabar ketika berada dalam Islam, tahapnya akan berakhir. Allah Subhanahu wa taala melihat seorang ini dah cukup diuji, maka cukuplah. Tapi jika ditambah lagi atas penderitaan dengan penderitaan, jangan ingat bahawa dia sudah hilang dari jagaan, dari pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak, Allah sentiasa memerhatikan kepadanya. Tinggal lagi sukatan itu belum sampai ke tahapnya. Sebab nuzul ayat. Sebab nuzul maknanya turun. Sebab ayat diturunkan. Sebahagian besar mufassirin menyebut dan menghubungkan sebab nuzul ayat ini, iaitu ayat 214, ayat yang pertama, am hasibtum, dengan peperangan Ahzab, iaitu peperangan menentang tentera bersekutu di Madinah
tentera bersekutu di Madinah yang terdiri daripada kaum musyrikin, Quraisy dan Yahudi. Ini tentera bersekutu. Bila Yahudi ini boleh berkongsi dengan kaum Quraisy, tak pernah. Tetapi demi untuk meruntuhkan Islam, dia bersedia berkongsi dengan sesiapa pun kerana mereka merasa benci kepada Islam. Padahal Islam menawarkan kemudahan kepada mereka, menawarkan jizyah, sementara orang Islam mestinya bayar zakat. Mereka boleh bayar jizyah, tapi mereka tidak mahu dengan cara itu. Mereka mahu bayar zakat juga, dan mereka juga boleh pungut zakat daripada orang Islam. Jadi ini satu perkara yang melampaui batas, iaitu peperangan menentang tentera bersekutu di Madinah dan terdiri daripada kaum musyrikin, Quraisy dan Yahudi. Yahudi Bani Quraizah, ini Yahudi di Madinah, dan kabilah-kabilah Arab yang terkepung, yang mengepung Madinah. Peperangan ini, peperangan namanya peperangan Ahzab, ataupun peperangan namanya peperangan Khandaq. Khandaq artinya parit. Parit mengapa? Sekitar sekeliling Madinah itu digali parit. Ini idea siapa? Idea Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi orang mana? Orang Iran. Mereka, Salman menawarkan pemikiran yang mencadangkan supaya gali parit sekitar Madinah, supaya orang itu, penyerang-penyerang, tidak mudah menyerang, tidak mudah, mereka akan jatuh ke dalam parit sekurang-kurangnya. Jadi dengan itu semuanya bersetuju kepada cadangan Salman Al-Farisi. Lalu peperangan itu namanya peperangan Khandaq. Khandaq artinya parit. Kerana umat muslimin membina parit besar yang dijadikan benteng, yang dijadikan benteng bagi melindungi kota Madinah sebagai taktik untuk menghalang musuh daripada membuat serangan secara mengejut. Tujuannya itu. Jadi memang pun berjaya Khandaq ini sebagai penghalang, sebagai jalan untuk keselamatan musuh-musuh menyerang secara mengejut. Dalam peperangan ini umat Islam menghadapi ujian yang sangat berat. Mereka terkepung di dalam keadaan kehabisan bekalan makanan, ketakutan dan kesejukan yang hampir-hampir memutus asakan orang yang lemah imannya dari terus bertahan dalam keadaan kepungan, dalam keadaan seumpama itu. Mengenai sebab nuzul, ayat 215 pula Al-Wahidi. Al-Wahidi ini pengarang kitab menyatakan sebab nuzul ayat. Al-Wahidi dan lain-lain menyatakan ayat ini dinuzulkan mengenai seorang sahabat yang telah tua dan mempunyai harta. Beliau ialah Amr bin Al-Jamuh. Amr bin Al-Jamuh yang datang bertanya Nabi SAW dengan berkata, apakah yang kami akan bersedekah dan kepada siapakah kami akan belanjakan? Lalu ayat berkenaan dinuzulkan sebagai jawapannya, iaitu ayat yas'alunaka maza yunfiqun qul ma anfaqtum hingga seterusnya. Mereka akan bertanyamu wahai Muhammad, apa benda, maza, apa perkara yang mereka boleh berbelanja, boleh memberi nafkah, sedekah lah maksudnya di sini. Kemudian tiada tiket percuma ke syurga. Tiket percuma ada ke syurga? Tak ada. Untuk hidup dalam Islam serta menikmati
kenikmatan, ketenteraman dan dan kenikmatan yang benar, kaum muslimin perlu memahami bahawa mereka perlu membina syakhsiah mereka sebagai satu umat yang berwibawa, mempunyai kepribadian yang tinggi dan mulia, sedia kembali kepada kebenaran, sedia kembali kepada kebenaran. Ya. Biar berapapun harganya. Ayat terjemahan ayat. Surga ibarat kompleks yang dipagari dengan besi dan duri. Sesiapa pun yang ingin masuk ke dalamnya, ke dalam surga, hendaklah merempuhnya. Hendaklah merempuhnya dengan berani dan dengan semangat yang tidak mengenal kalah. Surga tidak dapat dimasuki semudah yang disangka. Payahlah maksudnya. Pasal pagar dia pagar berduri, pagar dia pagar besi. Itu di dunia, tapi di akhirat pagar tu tak pastilah besi tu sekuat mana. Kalau besi mudah-mudah, orang tolak begitu aja. Seperti pagar di dunia ini, orang yang kuat-kuat dia boleh tolak main-main saja. Jadi di akhirat kita tidak sangka begitu. Al-Quranul Karim menyatakan tidak mudah untuk masuk ke dalam surga. Dia berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Katanya, adakah kamu mengira bahawa kamu akan masuk ke surga padahal kamu belum menerima ujian sebagaimana orang mukmin terdahulu sebelum kamu. Orang mukmin sebelum kamu ini banyak yang diuji dengan berbagai-bagai ujian. Ada yang diperlakukan seperti binatang diekat lehernya, kemudian dia heret, diserah budak-budak heret. Ada di antaranya yang masuk orang dahulu. Ada di antaranya pula yang masuk ke dalam pokok, batang pokok. Allah firman kepada pokok supaya dia buka pintu untuk memasukkan Nabi bukan Nabi Muhammad, Nabi Yahya kah ataupun Nabi Zakaria dahulu, masuk ke dalam pokok, kemudian datang musuh digergajikan pokok yang ada dalamnya Nabi. Semuanya ini berat ujian seumpama ini, tetapi tidak pernah lagi orang Madinah yang menyertai peperangan Khandaq ataupun peperangan Khandaq lah. Peperangan ini begitu sulit. Al-Quran menyatakan, walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum, belum pun datang kepada kamu seperti yang datang kepada orang-orang sebelum kamu, iaitu ujian. Mufassirin pada umumnya sependapat bahawa ayat ini sebagai pendahuluan kepada beberapa hukum yang akan dibicarakan dalam ayat yang berikutnya. Namun jika diperincikan, jika dirincikan terdapat dua kecenderungan ayat ini, iaitu ayat am hasibtum an tadkhulul jannah. Dirincikan ke mana, diperincikan. Pertama, sebagai mukaddimah ayat 215 hingga 218 yang membicarakan tentang kewajipan berperang.
Apabila berlaku penindasan, iaitu perang ni bila masa tidak, tetapi apabila berlaku penindasan, siapa yang ditindas? Orang Islam yang ditindas. Kalau ada penindasan itu dan cukup menghina dengan sebab penindasan, maka pada ketika itu tiba waktunya untuk mempertahankan diri dengan berperang juga. Pertama, sebagai mukaddimah bagi ayat 215 hingga 218 yang membicarakan tentang kewajipan berperang apabila berlaku penindasan dan pengusiran terhadap orang Islam. Umat Islam dikehendaki berjihad menghadapi ujian dan dugaan, bersikap sabar dan gigih sambil mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kecenderungan ini berlaku dengan maksud sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Khabbab bin Al-Arat, katanya, syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami merayu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi zillil Ka'bah, sedang Nabi berselimut dengan kain selimut burdah kepunyaannya di bayangan Ka'bah. Ini Nabi berselimut, musim sejuk lah agaknya. Qulna lahu ala tastansir lana, qulna lahu, kami bertanya Nabi, ala tastansir lana, bolehkah engkau tolong kami wahai Rasulullah? Ala tad'u Allah lana, bolehkah kamu berdoa kepada Allah untuk kami? Qala kana ar-rajulu fi man kana qablakum yughfaru lahu fil ardi, lalu Nabi menjawab, katanya, dulu ada seorang laki-laki sebelum kamu digali lubang dalam bumi, fayuj'alu fihi, lalu ditanam orang Islam di dalam bumi yang digali itu. Summa yu'ta bil minsyari, kemudian dibawa pula gergaji, fayudau ala ra'sihi, lalu diletak gergaji di atas kepalanya, fayuj'alu nisfaini, lalu terjadi dua bahagian apabila dibelah dengan gergaji minsyar, terbelah dua. Summa wa yumsatu bi amsatil hadidi, dan disikat rambutnya dengan sikat besi, bukan sikat rambut, sikat tubuhnya, maduna lahmihi wa azmihi, yang meliputi dagingnya dan tulangnya, ma yasudduhu zalika an dinihi, tidak terhalangnya daripada agamanya. Maknanya orang seksa sedemikian rupa tujuannya untuk menghentikan kegiatannya di dalam agama. Wallahi la yutimmanna Allahu hadzal amra hatta yasira ar-rakibu, demi Allah akan sempurnakan tugas dakwah ini hatta yasira ar-rakibu min San'a ila Hadramaut, la yakhafu illa Allah wa dhi'ba ala ghanami, hingga seorang yang menunggang kenderaan daripada San'a untuk pergi ke Hadramaut, la yakhafu illa Allah, dia tidak takut lagi ke apa-apa kecuali kepada Allah yang dia takut. Wa dhi'ba ala ghanamihi, sedangkan harimau sedang mengintai kambingnya. Walakinnakum tasta'jilun, tetapi kamu pula yang minta supaya disegerakan balasan itu. Ini tidak mungkin dah. Apabila kamu bekerja, jangan mengharap cepat mendapat pertolongan daripada Allah. Allah ingin melihat antara kamu siapa yang boleh bersabar dan yang jujur dalam perjuangannya. Sesiapa yang lebih cukup amalannya untuk dia mendapat pertolongan Allah, maka dia akan dapat pertolongan itu.
Dan ini dipahami daripada sunnatullah pada orang yang terdahulu daripada kamu. Ada di antara mereka yang bersembunyi dalam batang kayu, kemudian kafir, sama ada Yahudi ataupun kafir musyrikin Quraisy, datang mereka tebang pokok ni dengan gergaji, hingga terbelah dua. Nabi yang bersembunyi dalam pokok itu terbelah dua. Tiada perkara yang mendorong mereka untuk menyerah diri begitu selain daripada simpati mereka terhadap agamanya. Jadi dengan itu katanya, perkara ini tidak lama akan berakhir, hingga kan orang yang datang daripada San'a, Yaman, Hadramaut, dia tidak takut hanya kepada Allah, sedangkan harimau sedang mengintai kambingnya. Tapi kamu ini, kata Nabi, tasta'jilun, bersegera, mahu mendapat pertolongan segera. Jadi sunnatullah tak beri segera, ya tunggu dulu sehingga kamu betul-betul teruji dengan ujian seperti orang dahulu, sama ada ujian itu dibunuh dengan besi, gergaji besi, minsyar, gergaji besi, ataupun kamu ini tidak mempunyai bekalan makanan yang cukup, sedangkan kambingnya yang dibela di dalam pagar itu tak makan, dan dia sedang diteliti, sedang diperhatikan oleh harimau untuk membaham kambing kepunyaannya. Oleh yang demikian bersabarlah, kata Nabi, walakinnakum tasta'jilun, tapi kamu ini mahu segera pertolongan, pertolongan tidak akan diberi dengan segera kecuali Tuhan melihat terlebih dahulu siapa yang bersabar, dia akan dapat. Tiada kesabaran, maka tiada juga balasan yang istimewa, iaitulah syurga. Tapi awal-awal lagi Al-Quran menyatakan syurga tidak ada tiket percuma padanya. Masuknya mestilah berbayar dengan amalan dan dengan kerjasama orang mukmin, menunaikan perintah Allah dan memberi pertolongan kepada sesiapa yang mengharapkan pertolongan. Jadi itulah dia pagi ini sebagai mukaddimah kepada beberapa pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang menunggu orang-orang yang berada di perbatasan yang menjaga, mengawal rumahnya, keluarganya. Pada ketika itu jika dia diceroboh, maka boleh Allah Subhanahu wa taala memberi peluang untuk mereka melawan demi mempertahankan keluarga, anak-anak dan harta benda kepunyaan mereka. Massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu, kata ayat yang sebelum ini. Kemudian hari Isnin kita akan baca pula sebagai sambungan kepada ayat yang kita baca pagi ini, kerana hadis itu mempunyai erti yang sangat besar di dalam dakwah dan sebagai sejarah orang yang berdakwah tidak ada yang selesa dalam perjalanan mereka, tetapi mereka diancam dengan berbagai-bagai rupa seperti mana yang disebut dalam hadis yang baru kita baca. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Wa sallallahu 'ala an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Raya balik. Dah balik dah. Tak. Ada. Ada. Dah. Tak betul. Padam. Bau padam.